Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin, kitab yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Di Malaysia ni terjemahan dia banyak syarikat yang terjemah. Maka ana kata mana-mana terjemahan boleh je guna. Yang penting bab sama, hadisnya sama. Kalau beza pun mungkin nombor hadis. Mungkin hak ni 740 atau 739. Itu je yang beza sikit. Tapi hak lain-lain tu sama je. Bolehlah beli mana-mana yang ada. Hak lama-lama duduk dalam almari zaman-zaman muda pun boleh buka balik. Tak ada masalah, insya-Allah. Kita sudah masuk ke siri yang ke-98. Bab yang ke-75, Babul Afwi wal I'radi 'anil Jahilin. Bab kelebihan memaafkan orang. Al-afu, maaf. Orang awak tak baik kita, jangan mudah nak balas dendam. Kita maaf. Al-i'rad 'anil jahilin maknanya berpaling, jangan peduli, jangan diambil kira, jangan dibesar-besarkan dengan kerana perangai orang-orang yang bodoh. Ini terjemahan dia ni. Orang-orang yang jahil. Kita ni kalau kita nak ambil kira semua cakap orang, kita pun tak boleh jadi orang. Orang ni kata gini, orang ni cakap gini, jadi susahlah kita nak hidup. Telinga kita pula telinga yang tak kuat, telinga lembek kata orang. Dengar orang cakap mudah nak ambil lalu, mudah nak terasa, susah. Maka biasanya Allah Taala sebut al-jahilin di sini orang yang bodoh yang buat tindakan melulu tak tahu apa. Dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah taala bawa kepada kita 5 ayat yang berkaitan. 5 ayat yang berkaitan. Kita baca ayat, kemudian ada beberapa hadis. Hadis pun 5 juga. Ayat yang pertama, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Suratul A'raf ayat 199. Maksudnya, jadilah kamu pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Kita nak maaf orang pun, kita dakwah kena jalan, tugas berdakwah jalan. Serta jangan pedulikan kerana perangai tingkah laku orang-orang yang bodoh. Kita kena ambil cakna apa yang dia cakap, cuma jangan duk peduli dengan dia. Kalau tidak, tak bergerak dakwah kita ni. Ayat ini dalam suratul A'raf 199. Oleh kerana baru je kita bincang ayat ini dalam babul hilm wal ana, baru dalam siri yang lepas. Kata di syarah hadis, dia kata hazihil ajma'u ayatin fil Quran lima kalimil akhlaq. Ayat ini di antara ayat yang mengumpulkan makarimul akhlak dalam bab kira bicara kita dengan orang. Dalam tafsir kita Suratul Nahli pagi Jumaat yang mulia tadi, kita bincang tentang innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba. Ayat itu juga termasuk dalam ajma'u ayatin fil Quran, ayat yang mengumpulkan sifat-sifat yang terpuji. Kemudian 3 sifat yang dilarang, iaitu
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. 3 perbuatan. Ayat ini sama juga ayat supaya kita jangan ambil kira dengan kerana-kerana perbuatan-perbuatan orang-orang yang bodoh, yang tak bercerdik. Kalau tidak kita tak bergerak. Alhamdulillah kita dalam siri yang lepas anda dah baca penjelasan syarah hadis ataupun ulama tafsir tentang ayat ini. Kita pergi kepada ayat yang kedua. Qala Allah Ta'ala fasfahis safhal jamil. Suratul Hijri ayat 85. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. As-safhul jamil, dengan cara yang baik. Macam mana cara yang baik? Ayat ini tak baru juga ana tafsir subuh kita dalam suratul Hijri, baru je berlalu pada bulan lepas. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya biarkan kerana puak-puak kafir itu pendustaan mereka, jangan pedulikan, teruskan tugas berdakwah. Sebab apa disebut dengan nama Safhal Jamil? Maaf yang cantik, maaf yang baik. Maka di sini kata di para ulama tafsir, bila kita maaf betul-betul maaf. Itu mana Safhal Jamil. Kita mampu nak lawan dia, kita mampu nak balas, tapi kita maaf. Dan kita tidak mengungkit lagi. Itu maksudnya. Macam dalam ayat lain kata fasabrun jamil. Nabi Yaqub ketika kehilangan Yusuf, dia kata apa? Fasabrun jamil wallahul musta'an. Sabar yang cantik. Apa mana sabar yang cantik? Maknanya kita sabar, kita tidak mengadu kepada orang. Sibuk sana sini tak ada. Oh saya sabar, tapi dia punya tulisan mengaduan dia dekat Facebook hari-hari 4-5 kali update satu hari dia punya status, kita katalah tidak jamil. Sabar juga tapi tak jamil. Ini maaf, tapi maaf dengan cara yang baik. Maknanya kita tak ungkit lagi. Kita maaf, tapi asyik duduk hentam dia, duduk kutuk dia, duduk perli dia. Itu tidak jamil nama dia. Ayat ini Allah nak kita safhal jamil, maaf sungguh. Kalau maaf kita senyap lah. Kecuali dia pula yang buka aib dia sendiri, ketika itu kita masuk. Kita tak boleh orang pijak-pijak kita, tak boleh juga. Kita pun ada maruah diri. Tapi kita kena ingat, kita kena beza di antara hak peribadi kita dengan hak agama. Bezakan. Dalam bab yang akan datang, Imam Nawawi bawa kepada kita bab mempertahankan agama walaupun kita rasa kita boleh disakiti oleh orang, tapi jangan menyakiti agama kita. Ayat yang ketiga, qala ta'ala walyafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Dan hendaklah mereka memaafkan. Maaf itu satu, dan berlapang dada. Wal yasfahu, as-safhul jamil. Tadi ayat safhul jamil, mana kita berlapang dada, kita orang panggil lupakanlah peristiwa yang lalu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak suka bahawa Allah mengampuni kamu? Surah An-Nur ayat 34. Ayat ini pelajar-pelajar tanda ada kaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Siddiqul Ummah. Sewaktu munafikin menularkan satu tuduhan jahat bahawa Aisyah melakukan perbuatan sumbang dengan Safwan ibnul Mu'attal. Aisyah ni berhenti satu tempat, kalung dia hilang, dia nyerengan, kurus orangnya. Jadi bila orang nak berjalan, orang angkat unta dia tu tak terasa dia ada ke tak ada atas unta. Pergi, unta tinggal dia. Bila dia datang balik ke tempat dia duduk tadi, tak ada orang, maka Aisyah duduk di situ menunggu. Dia panggil muakharah.
Dalam tentera Nabi ni ada depan, ada sayap dua, kemudian ada ekor. Ekor ni dia jalan belakang, nak tengok kalau ada barang-barang jatuh, ada benda tertinggal, dia akan kutip. Jadi Safwan boleh tengok, Aisyah radhiyallahu anha, dia pun tak bercakap. Dia sepatutnya dia kata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Isteri Nabi ditinggal di sini. Kenapa? Maka dia dudukkan unta dia, Aisyah naik, dia tak bercakap. Dia bawa, dia berjalan kaki, Aisyah di atas unta. Tapi si munafikin dapat poin untuk dimainkan, jadi isu. Yang sedihnya, salah seorang daripada anak angkat Sayyidina Abu Bakar, nama dia Mistah bin Usazah. Mistah ni anak angkat Abu Bakar, tapi terjebak dengan konspirasi geng-geng munafikin yang duk tuduh Aisyah. Abu Bakar, siapa tak sedih anak yang disayangi, isteri Nabi dituduh sedemikian rupa. Ia penuduh pula anak angkat kita yang kita duk tanggung belanja, kita duduk infak dia. Kenapa tak sedih? Maka Abu Bakar kata dia tak mau bagi lagi bantuan kepada Mistah, dia tak akan bagi. Allah Ta'ala turun, wali'afu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Abu Bakar, seolah-olah Allah Ta'ala bercakap dengan Abu Bakar, mu tak nak ke Tuhan ampunkan dosa kamu? Abu Bakar spontan jawab, bala ya Rabbi uhib, nak. Abu Bakar panggil balik Mistah, dibagi semula bantuan. Ini ayat ini walaupun kepada Abu Bakar, tapi menunjukkan kepada kita bahawa kalau kita buat baik kepada mana-mana orang, tiba-tiba orang tu buat tak comel dengan kita, buat tak apa-apa baik dengan kita, pedulikan perbuatan dia, kita teruskan kebaikan kita. Ini tanda hadis ini, ayat ini mengajar kepada kita erti fa iza awwattan nasa ala khairin fala taqta'hu anhu. Bila kita biasa bantu orang, tolong orang, tiba-tiba orang tu tak baik, kita teruskan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, dengan lembah lembut, Allah Taala curahkan rahmat yang luas kepada kita. Kita jangan lagi mengharapkan rahmat kepada siapa? Kepada orang, tapi kita mengharapkan rahmat daripada Allah Ar-Rahman. Tenang kita. Tengok Sayyidina Abu Bakar, bila turun ayat ni terus dijawab, panggil Mistah, bagi balik. Tak ada dendam, hapuskan rasa hati, kecil hati, biarkan. Jadi kita macam itulah para jemaah sekalian, jangan mudah merajuk, jangan mudah duk kecil hati pada orang. Kalau kita ada terasa pun, kita baca ayat ini, Abu Bakar boleh maafkan Mistah yang tuduh anak dia sebegitu rupa, tak kalah aku tuduhan sikit-sikit tak boleh nak maafkan. Tapi kita ingat, dalam ayat ini banyak perkara yang disebut oleh para ulama tadabbur. Dia kata kita walaupun orang baik, kadang-kadang bila mari timbul konspirasi, orang duduk panaskan isu, orang duduk attack kita terperangkap. Ini sehari dua ni timbul bila ada si batu api, mari duduk api-apikan para asatizah supaya menentang keputusan majlis fatwa tentang penjarakan saf. Oh, ada ustaz yang melenting, dia dah mula jadi hero, mula jadi rasa pejuang hakiki, orang lain tu buat benda tak baik. Kita mengatakan hati-hati, perangkap syaitan dia boleh masuk dalam mana-mana kumpulan. Mistah budak baik, anak angkat Sayyidina Abu Bakar, tapi terjebak menuduh anak Sayyidina Abu Bakar. Kita kata masya-Allah, haula wala quwata illa billah. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Untuk tafsir ayat-ayat ini, insya-Allah bila sampai ke surah An-Nur dalam siri-siri tadabbur kita nanti, kita akan hurai panjang dekat sini insya-Allah. Ayat yang keempat, qala Allah Ta'ala wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Amarah ni mana? Nafsu ammaratun bisu. Nafsu kita nafsu, kita marah, kita lawan, kita buat benda tak baik, tapi dia boleh kekang nafsu dia, boleh tahan. Jangan duduk ikut, orang Kelantan kata jangan ikut era, mana jangan ikut kehendak nafsu. Wal afin, memaafkan kesalahan orang lain.
wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah azza wa jalla mencintai, menyukai orang-orang yang muhsin. Al-muhsinin mana orang yang buat baik. Tadi dalam tafsir kita kaitkan tafsir kita bagi tadi surah An-Nahl siri yang ke-16. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Ta'ala suruh kita ihsan. Ihsan itu lebih daripada yang wajib. Itu ibadah. Yang wajibnya al-adl. Tapi ihsan kita tambah lagi. Itu dipanggil ihsan. Allahu Akbar. Baik, kita tamatkan ayat ini dalam surah Ali Imran 134. Ayat terakhir dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala bawa kepada kita, walaman sabara wa ghafar inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan orang yang mempunyai jiwa yang azmil umur, mempunyai jiwa yang kental. Surah Asy-Syura ayat 43. Semua ayat ini sudah ada dalam siri yang lepas. Dalam babul hilm wal anah kita dah bincang. Ada satu makalah. Makalah ni ditulis oleh seorang Syekh Khalid As-Sabt. Tajuk dia Akhlaqul Kibar. Akhlaqul Kibar. Ana terjemah dengan tajuk akhlak orang yang berjiwa besar. Tuan-tuan boleh tengok dalam blog Abu Anas Madani, blogspot.com ataupun abuanasmadani.com. Bila mari Facebook ni kurang dah, admin kita tak apa update di apa ni, di blog, di kata Facebook lebih cepat orang-orang baca, tapi masih ada makalah itu. Tajuk dia akhlak orang berjiwa besar. Menarik tuan-tuan. Kita baca tu kita rasa kerdilnya kita dengan mereka. Bagaimana para ulama boleh memaafkan. Syekh Ahmad bin Abdul Halim, dia ni telah difitnah oleh seorang nama dia Ibnu Makhluf, sampai mereka dia dipenjara, hampir-hampir dibunuh. Tiba-tiba bila mati, Ibnu Makhluf ni mati, anak murid dia bagi tahu, Syekh, alhamdulillah fulan sudah mati. Syekh kata, la, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pergi rumah kawan tu, jumpa dengan keluarga dia. Saya ni kawan pada ayah kamu. Anak dia tahu ayah dia duduk tam kawan ni berat, tapi dia mari, dia kata, aku ni kawan pada ayah kamu, apa-apa bantuan, apa-apa pertolongan yang kamu perlu, bagi tahu ke pakcik. Subhanallah, ajaib kita. Orang lain melompat kalau tengok musuh mati. La. Dalam siri penyakit umat yang keberapa itu, salah satu daripada tajuk Asy-Syamatah. Syamatah ni musuh sangat bergembira kalau orang yang dia tak suka tu mati ataupun sakit. Jadi kita tak mau. Kita dididik, Allah Ta'ala didik kita melalui ayat-ayat ini semuanya bersikap pemaaf, pedulikan orang-orang yang tak baik dengan kita, tapi kita buat baik kepada dia. Sebagaimana kata pendakwah, kita jadi seperti pokok, dilontarnya dengan batu, diturunkan kepada kita buah-buah. Masya Allah. Baiklah, wal ayat, kata Imam Nawawi, wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun. Ayat-ayat dalam bab ini banyak dan dimaklum. Baiklah, kita berpindah kepada hadis. Hadis pertama dalam bab ini nombor 643. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, hal ata alayka yaumun kana ashadda min yaumi Uhudin. Qala sallallahu alaihi wasallam, laqad laqitu min qaumiki wa kana ashaddu ma laqitu minhum yaumal aqabah, ila akhir hadis. Hadis ini muttafaqun alaih. Saya baca terjemahan sebab hadis ni panjang. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tanya Nabi, apa dia tanya? Dia kata, ya Rasulullah, adakah Tuan pernah mengalami peristiwa
yang lebih berat daripada apa yang terjadi pada hari peperangan Uhud. Ini dalam sudut bahasa orang panggil cerdik, cara bersoal. Soalan ni kena cerdik. Aisyah kata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya nak dengar hari yang sangat dahsyat dalam hidup Nabi lebih daripada hari Uhud." Lish? Tanda pelajar. Sebab hari Uhud itu hari 70 sahabat mati syahid di Uhud. Nabi kita berdarah muka dia, sehingga keluar kata-kata sedih daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Lan yufliha qaumun syajja ra'sa nabihim." Tidak mulia mana-mana kaum yang melukai muka Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, "Rasulullah, saya nak hari lebih dahsyat daripada ni." Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita duk mikir juga tak mungkin Nabi jawab hari Sayyidah Khadijah wafat. Tak. Nabi kata apa? "Sesungguh aku sering mengalami peristiwa daripada kaum." Nabi kata, aku telah melalui satu peristiwa kaum lah puak Arab Mekah. Dan peristiwa yang paling berat yang pernah aku alami dalam menghadapi mereka adalah ketika peristiwa Aqabah. Aqabah ni di Taif. Di Taif. Saat aku menawarkan diriku kepada Bani Abdu Yalail bin Abdu Kalal. Abdu Yalail bin Abdu Kulal, dia berbagi depan. Abdu Kulal, agar membantuku. Nabi pergi ke Taif, dia minta dengan Bani ini supaya tolong dia. Namun dia tidak mahu memenuhi keinginanku, hingga akhirnya aku pergi dengan wajah gelisah, dan aku tidak menjadi tenang kecuali ketika berada di Qarnus Sa'alib. Qarnus Sa'alib ay Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ni ramai ulama hadis kata di Taif. Kita nak balik daripada Taif, nak mari ke Mekah, kalau pergi umrah jumpalah, kita akan berhenti di miqat Qarnul Manazil. Ada sebahagian ulama dia kata Qarnus Sa'alib ini bukan Qarnul Manazil, satu tempat dekat dengan Mina di Mekah. Wallahu alam. Yang pentingnya peristiwa ini berlaku selepas Nabi balik daripada Taif. Bila Nabi kena lontar di Taif, rasanya tuan-tuan selalu dengar kan, Nabi kita kena lontar lagi, kena hina, kena macam-macam di Taif. Nabi berjalan dengan keadaan sedih sampai ke Qarnus Sa'alib. Tiba-tiba Nabi dengar suara, "Rob," bunyi kat langit. Apa ni? Aku mendongakkan kepalaku, ternyata aku berada di bawah awan yang memayungiku. Tengok-tengok awan atas kepala dia. Lalu aku melihat ke arah sana dan ternyata ada malaikat Jibril. Dia nampak malaikat Jibril. Jibril turun dari langit. Kemudian memanggilku seraya berkata, Jibril kata, "Inna Allah qad sami'a qawla qaumika lak wa ma raddu alaik." Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mendengar ucapan kaummu kepadamu dan apa yang mereka timpakan kepadamu. Allah dengar belaka apa yang mereka hina Nabi. Bila Nabi kita pergi jumpa dengan Bani Singapura Saqif, cerita dia Nabi ada hina. Engkau Nabi? Tak ada orang lain ke? Ada kata, kalau betul Nabi mu, aku nak pergi koyok lampu Kaabah. Macam-macam penghinaan dia kata. Dan apa yang mereka timpakan, Nabi kita dihina, dilontar dengan batu sampai berdarah kaki dia. Dan Allah telah mengirim kepadamu malaikat penjaga gunung yang bersedia diperintah apa sahaja yang sesuai dengan kehendakmu. Saudara, Jibril kata, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nih bersama dengan aku ni Malakul Jibal, ketua eksekutif yang duk jaga semua bukit atas dunia ni, malaikat." Maka malaikat penjaga bukit berseru dan memberi salam kepadaku. Malaikat pun Assalamualaikum. Dan berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu
dan aku adalah malaikat penjaga gunung. Dia perkenalkan diri. Kita kena ingat, kalau kita pergi nak jumpa dengan siapa-siapa, orang datang, kita kena perkenalkan diri kita. Saya pegawai, saya imam, saya, baru orang tahu, oh siapa awak. Ni tidak mari sengih-sengih, tak kenal nama, tak apa. Zaman SOP ni mari masjid tulis nama pun tak mau, tulis nombor handphone pun main-main lah. Malaikat siap dengan jawatan. Saya ni malaikat Malakul Jibal, penjaga bukit. Tuhanku telah mengutusku kepada Tuhan agar engkau memerintahkan sekehendakmu. Saya ni ikut perintah Nabi. Allah Ta'ala bagi power, keizinan kepada Nabi, perintahlah malaikat bukit ni nak bukit mana. Sudah. Kata dia Malakul Jibal, jika Tuhan kehendaki, saya akan timpakan ke atas mereka, timpa ke atas puak-puak Saqif, dua gunung ini. Dia kata Akhsyabain. Gunung mana tu? Tanda pelajar. Akhsyabain ini kata di para ulama, perkataan ada di bawah tu. Perkataan Akhsyabain adalah dua gunung yang mengelilingi kota Mekah. Sedang Akhsyab artinya gunung besar. Ada ulama hadis kata Bukit Abi Qubais dengan Bukit Qu'ayqi'an. Tulis nama bukit ni. Siapa dia pandai sebut bukit ni hebat. Abi Qubais tu mudah. Bukit Qu'ayqi'an. Dia apa ni? Dua bukit ni aku nak ambil pinjam, nak pergi capuk atas kepala Taif. Nak. Sudahlah. Maka Nabi SAW bersabda, Nabi kata la, aku tak mau. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a, muttafaqun alaih. Nabi kata tidak, bahkan aku berharap Allah akan bangkitkan daripada anak keturunan mereka orang yang akan menyembah Allah semata-mata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Maksudnya Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, kalaulah geng-geng tua ni tak mau beriman, pedulikan mereka, aku harap anak cucu dia nanti beriman. Subhanallah. Malaikat balik saja naik ke langit, tak ada permintaan apa-apa. Allahu Akbar. Para pelajar sekalian, ini kita kena belajar tanda situ. Kita kena belajar ilmu sabar. Yang bagi ala doa an yanzuru ila mustaqbalid da'wah. Tulis ni para pelajar. Kewajipan para pendakwah kena tengok masa depan dakwah. Jangan nak mengamuk, nak suruh orang mati lah. Masa depan dakwah kita panjang lagi. Apa perkara yang kita boleh buat, apa perkara yang kita mampu untuk membantu, bagaimana strategi, kena kira. Tengok Nabi kata, kalaulah orang tua-tua Bani Abdu Yalail bin Kulal ni tak mau terima, aku harap anak cucu dia mereka nanti. Subhanallah. Tanda ni pelajar. Nabi kita pergi ke Taif sebelum Isra' Mi'raj. Mana lebih kurang tahun yang ke-10 atau 11 sebelum hijrah. Nabi kita ambil balik Mekah tahun yang ke-8 hijrah. Berapa tahun? Yang ini lebih kurang dalam 10 tahun. Lebih kurang 10 tahun. Selepas pembukaan kota Mekah, Nabi kita pergi serang Hawazin, kepung Taif. Tak lama daripada itu orang Taif menyerah diri. Aslamu, semua sekali masuk Islam. Masya Allah, tabarakallah. 10 tahun sabar, satu negeri masuk Islam. Salah seorang ahli Taif yang masyhur, nama dia Abu Bakrah. Ingat Abu Bakrah ni apa? Bakrah ni sebab dia turun daripada tembok Taif tu, dia turun dengan tali. Jadi tali ni kalau kita nak timba air telaga, dia ada benda bulat tu, dia panggil bakrah. Bahasa Arab kata bakrah. Bahasa kita Kelantan kata buah peh. Gapo dah buah peh? Mana ngaji bahasa Malaysia ni? Tak ada ni. Dia tu Abu Bakar. Sebab dia turun daripada Taif. Maknanya kita sebagai pendakwah kena ingat. Yang kedua yang kita kena belajar adalah hadis ini, humumud du'a. Para pendakwah kena letak agenda besar dalam kepala dia nak menyelamatkan orang
mengeluarkan manusia minaz zulumati ila nur, daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman. Itu matlamat kita. Bukan kerja kita, ya Rabbi mati habis buat ni, bayar tanah habis. Apa lah, Nabi kita rahmatan alamin tidak mengajar kita supaya matikan orang. Kita belajar, Nabi kita rahmatan alamin nak mengeluarkan manusia daripada zulumat, daripada gelap kufur kepada cahaya iman, daripada jahiliyah kepada Islam, daripada bid'ah kepada sunnah. Itu kerja. Kita dah terbalik pula, nak keluar orang daripada sunnah kepada bid'ah. Lah, terbalik. Baiklah para pelajar sekalian, kita ambil rengkah-rengkah je sebab banyak lagi hadis kita ni. Kita pergi kepada hadis yang kedua dalam bab ni. Hadis nombor 644. Wa anha qalat, an Aisyah, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah wa ma nila minhu syai'un qattu fayantaqima min sahibihi illa an yuntahaka syai'un min maharimillahi ta'ala fayantaqimu lillahi ta'ala. Rawahu Muslim. Apa maksud dia? Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul apapun dengan tangannya yang mulia. Baginda tidak pernah memukul isteri-isterinya. Isteri dia ramai, tak pernah seorang pun isteri dia kena tampar, tak ada. Kena tumbuk lah. Suami duk tampar isteri, suami bacul nama dia. Suami tak ada maruah. Dengan perempuan macam ni buat ganah-ganah, buat apa? Nak ganah pergi lawan puak-puak komunis, pengganah semua pergi lawan. Duk lawan orang perempuan. Apa cerita. Dan Nabi tak pernah pukul khadam, pelayan-pelayan dia khadam, kecuali apabila baginda berjihad fisabilillah dalam peperangan terpaksa. Sebab kalau orang serang mari kita pun sabar, matilah kita. Tanda pelajar. Namun begitu, sepanjang Nabi di Madinah 10 tahun, campur dengan Mekah semua 20 tahun lebih, tapi yang dia berperangnya bermula di Madinah tahun yang kedua. Maknanya dalam 9 tahun Nabi kita masuk peperangan, hanya seorang saja yang Nabi kita cocok dengan pedang dia di tengkuk. Nama dia Ubay bin Khalaf. Ini je. Hak lain tak ada, seorang saja. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah membalas orang yang mengganggunya. Kalau orang ganggu dia peribadi, Nabi kita biarkan. Kecuali apabila apa yang telah diharamkan oleh Allah itu dilanggar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membalasnya semata-mata kerana Allah. Bila orang tu hina Allah, hina agama, langgar syariat, Nabi kita lawan. Tapi kalau setakat dia duduk mesyuarat, duduk tunggu tepi jalan, awak nak pergi mana? Mekah. Hati-hati, di Mekah tu ada orang gila nama Muhammad. Nabi tak peduli. Tapi bila orang cabar hak Allah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak akan diam. Kita ni terbalik. Kalau orang hina Islam, hina apa, boleh pergi minum teh sekali. Nak macam mana? Dia punya pandangan, saya lain. Makan sekali dengan apa ni. Tapi kalau orang hina dia, oi jangan main. Ini maruah saya, maruah bapak nenek saya. Oi selalu. Maruah Islam tak ada harga. Kita kata orang ini tidak berharga di sisi Allah Azza wa Jalla sebab dia tidak mempertahankan hak Allah, dia hanya mempertahankan hak dia. Belum tentu dia betul. Boleh jadi orang yang tuduh dia itu betul. Wallahu alam. Yang kita nak di sini, ya, Nabi kita selalu tegas dalam isu hak Allah, hak agama. Nabi tegas. Kita kena belajar bertegas dalam hak ni. Kalau tak tegas juga, orang panggil lembek juga, kita rugi. Ni penat kita ni. Tamatlah kita pergi kepada hadis yang ketiga.
Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun ghalidhul hasyah fa adrakahu a'rabiyyun fajabadahu biridaihi jazbatan shadidatan fa nazartu ila safhati 'atiqin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad assarat biha hasyiyatur rida min shiddati jazbatihi jabzatihi summa qala ya Muhammad murli mimma lillah alladhi 'indak faltafata ilayhi fadhahika an-nabi sallallahu alaihi wasallam summa amara lahu bi'ata muttafaqun alaih. Allahu akbar. Daripada Anas, dia berkata, aku pernah berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu baginda pakai kain selendang rida buatan Najran yang tebal pinggirnya. Mana Nabi kita pakai rida, kain selimut atas ni kain Najran yang kasar. Mana kalau kena tarik gini bekah. Kain itu dipanggil kasar, ghaliz. Dan ketika itu tiba-tiba datang seorang Arab Badui, orang kampung, lalu menarik-narik selendang baginda dengan kuat. Dia tarik kain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas ni budak, kalau tidak rasa Anas akan lawan, dia akan kanak-kanak. Aku melihat terdapat bekas leher baginda merah di tengkok Nabi ini, bekas kain kena tarik akibat hujung selendang, kerana kuatnya tarikan orang Badui itu. Kemudian dia berkata, sedap pula, dialah kasar gitu. Dia kata, ya Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Dia tak panggil Nabi, panggil Muhammad, panggil nama gitu ya. Allah, kasar dia punya perangai. Murli mimmalillah, berilah kepadaku harta Allah yang ada pada kamu. Maknanya harta Tuhan lah, harta kerajaan Tuhan ada ke? Bagi aku. Baginda sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada Arab Badui itu sambil senyum. Nabi senyum. Lalu baginda menyuruh pembantunya untuk memenuhi permintaan orang Badui itu. Nabi suruh pengawal penjaga stor ambil bagi dia. Hei, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita orang mari cakap kasar, sudah cakap dia minta, agak-agak bui tak bui? Hoi, cakap ringgit bahasa perangai. Kau kata apa tadi? Oh, salah bagi salam punya marah. Nah, ini apa lagi tarik kain. Subhanallah. Marilah kita belajar, tuan-tuan dan puan-puan, belajar adab Nabi. Sebagaimana dalam hadis yang kita belajar itu, siapa dia belajar nak sabar, sabarahullah, Allah Ta'ala beri pada sabar, insya-Allah. Boleh. Baiklah, hadis yang keempat. Kita ada 5 je hadis. Ada yang keempat. Wa 'ani ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa'admahu wa huwa yamsahu ad-dama an wajhihi wa yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, aku masih lagi seolah-olah nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh salah seorang nabi. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan kesejahteraan kepada mereka. Salah seorang nabi dipukul oleh kaumnya sampai berdarah. Kena pukul kaum dia sampai berdarah muka. Lalu sambil mengusap darah di mukanya, Nabi berdoa, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa kaumku, sesungguhnya mereka belum mengetahui. Subhanallah. Sabar. Bagaimana cerita ni?
dengan kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh dia berdoa supaya binasa kepada kaum dia. Macam mana kita nak kata? Nabi ni berdoa minta ampun, Nuh doa minta tenggelam. Kaif? Kita dah baca dalam tafsir dulu. Nabi Nuh berdoa setelah dia dapat wahyu, illa man qad aman. Nuh, selepas daripada ini, yang beriman kepada kamu ini sahaja yang ada bersama kamu ni. Yang lain tak ada, tak akan beriman. Close, tutup pintu terus. Barulah Nabi Nuh. Habis tempoh dia berdakwah berapa tahun? Al-fasanatin illa 50, 1000 tahun kurang 50, sudah 950 tahun. Bukan baru 3 hari pergi berdakwah nak angkat tangan berdoa, ya Rabbi biar mati bahaya tanah habis pok ni lah. Maka kita kata makna nabi-nabi di peringkat awal berdoa, Allahumma fil qaumi fa innahum la ya'lamun. Tapi bila sampai ke muncak penentangan kaum dia, mereka sudah sampai ke kianat, maka ketika itu sama ada nabi berdoa atau Allah hantar mari bala. Seperti dalam kes Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tak suruh berdoa apa lagi, tapi Firaun sudah kepung dia. Apa boleh buat? Dia sendiri masuk dalam laut cari mati. Adalah doa Nabi Musa tu, tapi sudah lama. Nabi Saleh setelah dia larang, mu jangan bunuh unta ni, bunuh juga kena, mereka langgar, kena. Artinya nabi-nabi peringkat awal semuanya berdoa kepada kaum dia, tapi bila sudah kemuncak melampau penentangan yang begitu dahsyat, maka ketika itu sampailah masa kebinasaan. Allahu alam. Itu dipanggil taufik di antara doa ini dengan kisah realiti yang berlaku kepada kaum umat-umat yang terdahulu. Hadis yang terakhir dalam bab kita ini, hadis nombor 5 dalam bab, nombor penuh dia 647. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa asy-syadidu bis-sur'ah innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergelut. Mana orang ni bisa dia gusti. Baru ni timbul dalam berita ahli gusti, ahli apa ni, berapa kali dia tak pernah kalah. Berapa? Awak tak tahu dah budak ni. Padahal dia PKP baru ni. Nabi kata bukan makna orang kuat itu orang yang boleh gerbahkan orang. Orang mari lawan kita zap, black belt apa ni. Ni hok pandai karate, pandai dia punya taekwondo. Itu pun kuat juga. Kuat untuk fizikal, tapi maksud Nabi ni ada simbolik lain. Nabi kata sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya ketika marah. Ini orang kuat. Hadis ini muttafaqun. Ini manakala kita nak jadi orang kuat, kita kena menahan nafsu ketika marah. Waktu nak marah berasak sah-sah tu, mata merah, telinga terakak zak-zak tu, kita boleh mengucap, mulut kita masih istighfar, astaghfirullah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang baik. Tapi kalau sikit ya popa mulut dia bahasa tu bahasa ni apa punya, itu orang tak kuat nama dia. Nak tahu orang kuat tak kuat, kita pergi provokasi kat dia. Kita buat biar tengok dia marah tak marah. Kalau nampak dia ngak marah, dia ni tak kuat. Pasal tu kalau kita nak tahu orang ni baik ke tak baik, sabar ke tak tidak, mungkin provokasi dia. Nampak lalu. Boleh kenal orang backing atau tak backing ni, boleh kenal. Ini di antara ni pendengar pelajar-pelajar ni.
Kalau nak cari gawe, cari tunai so, mu nak tahu bakal bini ni backing kau tidak, gi provokasi sikit. Kalau dia cengeng tengah-tengah bandar tu, tengah-tengah orang ramai tu, backing dia ni. Kalau mau berani, ambil. Kalau suruh tak berani, jangan ambil, cari hak lain, slow-slow. Banyak lagi lah nanti kita ajar ke pelajar-pelajar. Siapa masa? Ini baru nak ambil syahadah sanawi, baru duduk main cari gawe dem, nah tahu. Baiklah. Tamatlah kita. Nabi sebut dalam hari ini bukanlah orang yang berani kuat itu orang yang boleh merebahkan orang, tapi yang betul-betul berani orang yang memiliki dapat mengawal nafsu marah dia ketika dia marah. Itu orang kuat. Kita nak tahu kita ni kuat ke tak kuat? Tengok bila kita kena waktu nak marah boleh tahan. Kalau boleh tahan, alhamdulillah. Kata-kata seorang lagi ulama salaf, nama dia Ibnu Ijlan, tulis kata-kata ni. Ana selalu ulang kata-kata ni untuk motivasi. Ibnu Ijlan kata, quwwatul mu'min fi qalbihi laisa fi jismihi. Kekuatan orang mukmin bukan hanya di body dia saja, tetapi kekuatan dia betul di mana? Fi qalbihi, dalam hati dia. Mana bukti? Kamu tengok, ada orang tua yang mampu berpuasa di siang hari musim panas, mampu bangun tengah malam bertahajud. Ramai orang muda tak larat nak puasa, sambung apa? Tak kuat nak tahajud. Berapa orang? Pukul berapa bangun tahajud? Geduk baru bangun dah. Orang kata geduk, mana bunyi azan baru bangun. Itu Ibnu Ijlan kata. Abu Anas kata, berapa ramai orang boleh gatih basikal sampai 50 kilo pergi. Sana sini 50 kilo. Sekali dia berlari masuk dalam Facebook, berapa kilometer dia punya jarak, pusingan dia pergi. Tapi rumah dia dengan masjid 50 langkah tak sampai. Orang ni kuat ke tak kuat? Ni makhluk paling lemah atas dunia ni. Pandai naik basikal nak langkah 50 tak pergi. Dia kata, Ustaz, PKP. Tak duduk cakap lah mazhab PKP ni. Kita cakap waktu masjid dibuka, mana orang? Ini masalah kita. Ya, betul, Nabi kita orang yang betul-betul kuat, orang yang boleh memiliki, mengawal nafsu ketika marah. Orang yang kuat, orang yang boleh melangkah ke masjid malam ke petang ke pagi ke siang, boleh melangkah. Boleh melangkah pergi ziarah keluarga, melangkah melakukan kebajikan, bukan menghabiskan masa berjalan sana sini. Kita kata ini orang kuat. Quwwatul mu'min fi qalbihi. Kekuatan orang mukmin duduk dalam hati, kekuatan orang mukmin mengekang nafsu dia daripada marah. Subhanallah. Ana kira sempat 76 tapi kita berhenti setakat itu dulu. InsyaAllah kita sambung lagi dalam siri yang akan datang, bab 76, bab ihtimalil adza, bab bersabar menahan gangguan dan orang buat benda menyakiti kita. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.